Abu Daud dalam Sunan. Baik, an Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni dia diserahkan oleh ibu dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat, untuk tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak menyertai peperangan bersama Nabi SAW, bermusafir dengan Nabi SAW, dan di waktu hadir di Madinah berkhidmat, mengambil air dan sebagainya. Jadi dia pun tahu keadaan Nabi SAW dalam banyak hal. Dia masih budak lagi masa itu. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis yang kita baca ni, dia ni orang Madinah. Dia ceritakan bahawa qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kata dia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, baginda mendapati penduduk Madinah ini, dia kata walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang Madinah ni ada 2 hari yang mana mereka berseronok-seronok, bersukaria. Ya, yal'abun mana bermain-main lah, berseronok. 2 hari sambutan perayaan. Faqala ma hadanil yauman. Maka Nabi SAW pun tanya orang Madinah, apa dia 2 hari ni? Ya, apa erti 2 hari yang kamu sambut ni? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Lalu mereka pun menjawab, kami dulu pada zaman jahiliyah kami bersukaria pada 2 hari ini, 2 hari perayaan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdala lakum bihima khairum minhuma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kamu dengan 2 perayaan yang lebih baik daripada perayaan yang kamu sambut. Kamu sambut 2 hari yang kamu berseronok, kamu bermain-main. Allah gantikan 2 perayaan yang lebih baik, ya, khairan minhuma, iaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitr. Pertama, Aidil Adha, iaitu hari sembelihan, ya. Yang kedua, Aidul Fitri. Aidul Fitri, Aidil Adha itu boleh difahami melalui keadaan adat orang Arab ketika itu yang pergi haji ke Mekah. Di Mekah, mana zaman tu walaupun zaman jahiliyah, memang mereka tahu tentang ibadah korban, syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Itu mereka tahu. Walaupun perayaan haji itu, ibadah haji itu telah diubah suai, cara mengerjakan korban pun telah diubah suai daripada ajaran Nabi Ibrahim, diselewengkan, ya. Sembelihan binatang diberikan kepada berhala. Itu semua maknanya secara umumnya mereka tahulah Yaumul Adha itu apa. Yang mereka baru tahu iaitu Aidul Fitr, ya, iaitu hari sambutan Aidil Fitri. Kemungkinan hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW pada tahun kedua Hijrah. Sebab apa? Sebab tahun kedua Hijrah itulah baru turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahun kedua Hijrah baru difardukan ibadah puasa Ramadan. Jadi Aidil Fitri ini disambut selepas berakhirnya Ramadan, masuk 1 Syawal. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Hendaklah kamu berpuasa bila nampak anak bulan, iaitu anak bulan Ramadan, dan kamu berhenti puasa, ya, kamu berhenti puasa apabila nampak anak bulan Syawal. Jadi pada tahun kedua Hijrah baru ada sambutan yang kita katakan Aidil Fitri.
Ya, ada ya'udu dalam bahasa Arab maksudnya kembali. Ya, kembali. Aid itu adalah satu hari yang tiap-tiap tahun dia akan berulang. Macam kita kata Aidul Milad. Aidul Milad. Maknanya sambutan hari ulang tahun kelahiran. Ya, Aidul Milad. Di sini di sini Nabi SAW mengatakan Aidul Fitr. Ya. Al-Fitr atau fitrah maksudnya suci. Kita semua tahu bahawa orang yang mengerjakan ibadah sepanjang Ramadan, siangnya dan malamnya adalah kita kata pusingan untuk dia membersihkan diri daripada dosa. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain disebutkan apa? As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Solat 5 waktu, maknanya sehari semalam. Kemudian Jumaat ke Jumaat 1 minggu. Ramadan ke Ramadan setahun. Semua itu adalah tempoh untuk penghapusan dosa. Bila kita buat ibadah sehari semalam, seminggu, sebulan, setahun, semuanya itu adalah ibadah untuk mukaffirat, penghapus dosa. Selagi mana dijauhi dosa-dosa besar. Dosa besar kena taubat. Dosa kecil terampun, ya, terhapus dengan amalan-amalan yang soleh, amalan yang baik. Innal hasanat yudhhibnas sayiat. Bila kita melalui Ramadan Ramadan, siangnya kita berpuasa dan malamnya macam mana? Siangnya kita berpuasa dan malamnya kita qiyam. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa pada siang hari Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Malam pula man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, malam Ramadan kita solat tarawih, qiyam, baca Quran. Kita baca Quran, kita kita melakukan berbagai-bagai jenis ibadah waktu malam. Itu juga adalah ghufir lahu ma taqaddam min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dengan syarat penuh keimanan dan pengharapan. Beriman bahawa Allah Ta'ala fardukan kita ibadah, kita buat. Ihtisab makna kita harapkan dengan ibadah yang kita buat Allah terima dan Allah beri pahala. Jadi kalau kita cukupkan siang dan malam sepanjang Ramadan ni, dosa-dosa kita yang lalu dihapuskan, diampunkan. Maka pada 1 Syawal kita keluar bulan Ramadan kayaumin waladathu ummuh, seperti hari seseorang itu dilahirkan oleh ibu dia. Bersih, suci. Sebab itu bila sebut Aidul Fitr, maknanya Aidul Fitri ini adalah hari kita kembali kepada fitrah kesucian diri kita. Sebab itu malanglah orang yang tak faham perkara ini. Pada 1 Syawal, pada Aidil Fitri, mereka kembali melakukan dosa-dosa dan maksiat. Wal-iyazubillah. Okey, berdasarkan hadis ni, dalam Islam ada 2 perayaan yang ditentukan oleh syariat. Ya, ada hadis lain disebut satu lagi adalah hari Jumaat. Dua perayaan ni, Aidil Fitri, Aidil Adha dan juga hari Jumaat adalah perayaan bagi orang Islam. Okey, itu hadis lain. Jadi mana-mana perayaan selain daripada ini, ia adalah lebih kepada adat. Ya, kita tak kata bid'ah, kita kata dia bukan perayaan yang rasmi bagi orang Islam. Contohnya nuzul Quran, contohnya Isra wal Mi'raj, ya, contohnya Maulid Rasul. Semua itu perayaan adat. Dia ada sejarah dia. Adakah salah menyambutnya? Kita kata tak salah. Cuma tarikh Isra Mi'raj itu sendiri masih ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Yang kita sambut Isra Mi'raj ni
berdasarkan kepada pendapat yang masyhur. Tapi pandangan para ulama tentang tarikh ni banyak. Jadi yang betul-betul confirm perayaan ni tuan-tuan, inilah dia, Aidilfitri dan Aidiladha. Aidilfitri tengok anak bulan. Mungkin malam ni ada pengumuman, esok kita puasa ke tak, ya. Tapi rasanya berat. 1 Syawal adalah hari Khamis, ya. Katakan besok 1 Syawal, besok kita raya, ditentukan melalui ru'yah ataupun hisab. Begitu juga dengan Aidiladha, disambut selepas orang hari Arafah, orang wukuf di Arafah, ya, pada 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah hari nahar, hari sembelihan. Yang perayaan-perayaan lain ni tidak maknanya tarikh itu masih lagi menjadi perselisihan di kalangan ulama. Jadi itu bukan perayaan rasmi orang Islam lah. Tak salahlah kita nak sambut nuzul Quran ke apa, tak salah, ya. Maulid Rasul tu sendiri pun masih ada perselisihan pendapat ulama, adakah 12 Rabiul Awal ataupun 9, ya, ataupun ada tarikh lain, wallahu alam. Itu hadis yang pertama, ya. Mana ini perayaan yang disebut dalam hadis, macam mana Allah Ta'ala gantikan bagi orang Islam tidak menyambut perayaan yang bukan-bukan, ya, perayaan yang disambut pada zaman jahiliyah. Baik. Sedikit saya nak sentuh tentang syarah hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Antara perkara yang disyariatkan lagi adalah selepas kita mencukupkan bilangan hari-hari puasa, kamu bertakbir membesarkan Allah di atas hidayah petunjuk yang diberikan kepada kamu. Jadi habis saja bulan Ramadan, masuk Syawal, kita disunatkan bertakbir. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya. Bertakbir. Allah Ta'ala kata takbir ini untuk apa? Takbir ni untuk membesarkan Allah di atas hidayah petunjuk yang diberi pada kamu. Mungkin dalam Ramadan, ya, kita dapat baiki beberapa kekurangan dan kelompangan dalam amalan-amalan kita. Ya, contohnya sebelum ni kita mungkin bangun subuh lambat. Sepanjang Syawal ni, sepanjang Ramadan kita bangun sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bangun sahur kerana sahur tu ada keberkatan. Keberkatan pada makanan dan keberkatan juga pada waktu kita bangun. Kerana waktu ashar disebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu ashar, sebelum masuk fajar, sebelum masuk subuh, waktu yang mana Allah Ta'ala katakan orang-orang yang bertakwa akan memohon ampun. Itu sifat orang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin na'im, ya, fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan dalam syurga yang terdapat mata air. Dan Allah Ta'ala sifatkan bahawa mereka ini semasa di dunia bangun awal sebelum subuh. Waktu sebelum subuh itu, kubailul fajri, sebelum masuk subuh, mereka gunakan untuk memperbanyakkan istighfar. Jadi kita bangun sepanjang Ramadan untuk sahur, makan. Selepas daripada Ramadan, kita dah biasa bangun awal. Itu maknanya Allah Ta'ala telah beri kepada kita petunjuk. Kita dapat datang subuh awal, dapat solat subuh berjemaah. Kadang-kadang sebelum-sebelum ni, kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang bangun lambat, kadang bangun dah pukul 6, kadang bangun dah 6.30, kadang hujung-hujung waktu, kadang dah habis waktu pun ada orang. Jadi kalaulah contohnya tarbiyah yang kita lalui sepanjang Ramadan ni membentuk kita menjadi orang yang jaga masa untuk solat, itu pun satu petunjuk daripada Allah Ta'ala, ala ma hadakum, ya, wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur dengan petunjuk yang Allah berikan itu. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita bertakbir pada pagi raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum pagi ni, maknanya terbenam saja matahari pada hari akhir Ramadan, masa tu dah boleh takbir. Kita tunggu pengumuman lah,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Bila takbir itu tujuannya adalah membesarkan Allah atas petunjuk yang diberikan pada kita. Baik, saya nak bacakan beberapa hadis mengenai dengan amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Okey, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan isnad hadis ini sahih. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawmal fitr fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla wa hatta yaqdi as-salah fa idza qada as-salah qata'a at-takbir. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad yang sahih, bahawa Rasulullah SAW ketika keluar untuk mengerjakan solat Aidilfitri, makna Nabi SAW keluar pada rumah nak pergi sembahyang raya, baginda akan bertakbir sampailah di tempat solat. Disebutkan al-musalla, dia tak sebut masjid, kerana sunat bagi Aidilfitri dan Aidil Adha, solat berjemaah dilakukan di tempat lapang, harus dilakukan dalam masjid. Boleh sembahyang dalam masjid, tapi sunnah dibuat di kawasan lapang, iaitu Nabi SAW biasa buat di salah satu pintu masuk Madinah. Saya tak ingat belah timur, belah selatan atau belah utara. Pintu masuk kawasan tu kawasan lapang, dan biasanya bila solat Aidilfitri atau Aidil Adha dipanggil juga orang-orang perempuan yang uzur, perempuan yang datang haid, yang tak boleh solat dan tak boleh masuk masjid, mereka juga datang untuk mendengar khutbah Nabi SAW. Itu antara hikmah dibuat di tempat lapang, di luar masjid, supaya orang yang tak boleh semayang pun boleh dengar khutbah. Kita kata hari ini keperluan itu mungkin tidak ada lagi, kerana biasa khutbah ni pun boleh diikuti di rumah, kan? Orang boleh tengok TV, siaran langsung daripada Masjid Negara ke Masjid Putrajaya ke. Tapi kata zaman dulu dibuat di tempat lapang supaya wanita-wanita yang kedatangan haid dan kanak-kanak pun turut serta datang, walaupun mereka tak solat, mereka dengar khutbah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bertakbir daripada rumah sampai ke musalla. Jadi kita pun sama. Saya dipahamkan yang terbaru, arahan ialah masjid yang berkapasiti 10,000 ke atas, dia hadkan jumlah 50 orang. Jadi tuan-tuan bincanglah dengan pihak masjid, ya, siapa yang dapat tu, 50 orang dapat datang tu. Mana kalau kita kita ni salah seorang yang macam mana cabut nombor. Kalau tuan-tuan dapatlah berpeluang untuk solat Aidilfitri nanti, daripada rumah takbir pergi masjid, ya, kita takbir seorang-seorang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, ya, takbir pada rumah sampai di tempat solat. Dan apabila baginda selesai mengerjakan solat Aidilfitri, ya, qata'at takbir, baginda berhenti takbir, ya, berhenti takbir. Itu Aidilfitri. Kalau Aidil Adha, dia boleh sambung lagi sampai hari tasyrik, sambung lagi hari ke-11, 12, 13 Zulhijjah, ya, selagi disunatkan kita boleh menyembelih, bertakbir lagi. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mandi sunat pada pagi Aidilfitri. Hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala yaumul jumu'ati wa yaum arafah wa yaumun nahar wa yaumul fitr. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Sayyidina Ali bin Abi Talib menceritakan tentang mandi sunat. Lepas tu dia sebut mandi sunat ni antaranya hari Jumaat, pagi Jumaat. Lepas tu hari Arafah, ya. Kemudian hari sembelihan, iaitu Aidil Adha,
hari Aidil Adha, hari sembelihan. Kemudian yang keempat, Aidil Fitri, hari raya Aidil Fitri. Disunatkan pagi sebelum kita nak pergi ke masjid atau pertemuan orang ramai, kita mandi dahulu. Okey. Jadi saya belajar dulu kenapa disunatkan ini. Antara ilahnya adalah kita nak bertemu orang ramai, tak nak orang terganggu dengan bau badan kita. Bangun tidur tu tak mandi, pakai baju pergi masjid. Jadi kesimpulan daripada itu, wallahu alam, apa yang saya belajar, apa saja pertemuan orang ramai, kita disunatkan mandi. Kita nak pergi jumpa orang, ya, tak usah kata solat Aidilfitri, Aidil'adha atau hari Jumaat. Bahkan kita nak solat fardu 5 waktu pun, kalau kita rasa bau badan kita boleh mengganggu orang, kita mandi dengan niat untuk apa? Tidak mengganggu orang, tidak mengganggu orang dengan bau badan kita. Semua itu tergolong dalam sunat-sunat mandi. Ya. Kalau orang balik kerja contohnya badannya berpeluh, ya, nak pergi solat maghrib, dia mandi dulu pergi masjid, dia dapat juga pahala sunat. Okey, tapi yang ini kita nak sebutnya secara khusus, iaitu mandi pada hari pagi hari raya. Walaupun hadis ni setengah ulama hadis dia nilaikan hadis ni dhaif, ya, wallahu alam. Yang saya tengok, saya cek, ada pandangan mengatakan hadis ni sanadnya sahih, ya. Maka siapa yang kata dhaif, biasanya mereka akan kata sunat mandi Aidilfitri itu dikiaskan kepada mandi hari Jumaat. Ini antara pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa sunat mandi hari raya itu dikiaskan kepada Jumaat, kerana hadis berkaitan dengan mandi pagi Jumaat itu kuat. Jadi nak katakan pagi raya pun kena mandi, dikiaskan dengan hari Jumaat. Wallahu alam. Saya berpada dengan hadis Imam Al-Baihaqi, mana di dalam hadis ni memang disebut yaumul Jumaah, wa yaumul Arafah, wa yaumul Nahar, wa yaumul Fitr, ya. Jadi semua itu termasuk dalam mandi-mandi sunat. Okey. Macam mana cara mandi tu? Wallahu alam. Dikatakan kaifiatnya sama macam cara kita mandi janabah, mandi yang sempurna. Sempurna. Air itu dapat sampai ke seluruh tubuh kita, ya. Walaupun nak kata mandi ni kita curah pun mandi juga, tapi kita mandi dengan sempurna. Artinya air dapat sampai ke seluruh anggota tubuh. Kalau kat rumah kita ada shower tu, pasang shower tu, kita duduk bawah shower tu pun gosok badan boleh, ya. Kerana berbeza pandangan ulama mengenai dengan menggosok badan ketika mandi, ya. Imam Malik kata Allahumma shalli. Imam Malik kata mandi ni, ya, mesti kena gosok. Kalau kita tak gosok tu tak panggil mandi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan mandi tu kita berdiri dekat air pun cukup. Air curah kat kita, kita berdiri je, itu pun dikira mandi. Dan sunat menggosok tubuh, sunat. Tapi Imam Malik kata kalau tak gosok badan itu bukan mandi. Wallahu alam. Okey, jadi kita mandi, kita buatlah, bersihkan badan, kita gosok badan-badan kita mana yang kita rasa perlu, itu dikira sebagai mandi yang sunat. Okey, kita pergi pada hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan As-Sibt, ya, iaitu Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Al-Hasan atau cucu Nabi SAW pun antara orang yang juga meriwayatkan hadis. Hadis ini diceritakan bahawa datuk dia, iaitu Nabi SAW, menyuruh supaya kita ni pada pagi hari raya memakai pakaian yang baik. Tengok hadis ni, dia kata amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain an nalbisa ajwada ma najid. Okey. Wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid. Rawahu al-Hakim. Kata Al-Hasan, Hasan cucu Nabi, ya, dia kata datuk aku memerintahkan kami, mana Rasulullah, datuk aku menyuruh kami pada pagi hari raya
pada pagi hari raya supaya memakai pakaian yang paling baik yang kami ada. Ajwada ma najid. Dia kata ajwad ni daripada jaudah. Jaudah mana elok. Macam tuan-tuan mengaji tajwid artinya apa? Memperelokkan. Jaudah mana elok, tajwid mana memperelokkan. Kabir mana besar, takbir mana membesarkan Allah. Kalau orang kita takbir, Allahu Akbar. Takbir mana membesarkan Allah, tajwid mana memperelokkan. Jaudah elok. Jadi bila sebut ajwad, dia isim tafdil. Macam akbar, paling besar. Ajwad, paling baik, paling elok. Jadi sunnahnya tuan-tuan, sebenarnya pada hari raya ni, kata Hasan bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, kami disuruh oleh Nabi SAW supaya pakai pakaian yang paling baik yang kami ada. Bukan paling baru yang kami beli. Bukan paling baru yang kami beli, paling baik yang kami ada. Kalau pakaian kita semua dah tak elok, dah tak muat, dah lusuh atau mungkin dah koyak, dah tak boleh pakai, kita beli baju raya, okey. Tetapi kalau kita mesti kata tiap-tiap tahun nak kena beli baju ni, itu saya rasa satu fahaman yang salah. Kerana Rasulullah SAW ada mengkhususkan satu pakaian yang paling baik, paling cantik, yang Nabi simpan untuk dipakai hari Jumaat dan 2 hari raya. Itu Nabi simpan. Hari lain Nabi SAW pakai baju yang biasa, pakai basuh. Tapi ada pakaian yang elok, yang bersih, yang cantik, yang Nabi SAW simpan untuk membesarkan hari Jumaat, Aidil Fitri, Aidil Adha, sallallahu alaihi wasallam. Nabi simpan. Jadi tuan-tuan, kalau baju kita kat rumah, jubah kita ke, baju Melayu ke, kita tengok ada satu yang kita paling suka, paling cantik, kita simpan, kita spare, simpan, khaskan yang ini nak pakai hari raya. Jadi kita telah menepati apa yang diriwayatkan oleh Hasan ibn Abi Talib, cucu Nabi SAW. Kalau siapa ada kemampuan, ada duit, kita pula niat kata kita nak bantu peniaga-peniaga Muslim, yang terjejas ni. Jadi kita belilah baju raya, kita tolong orang Islam, bantu ekonomi orang Islam, tak apa, boleh. Tapi kalau kita ni tak ada duit, ataupun kita ada keperluan lain yang lebih penting, tiap-tiap tahun mesti nak beli baju, itu satu, bagi saya lah, itu satu kesilapan dalam memahami erti membesarkan Aidil Fitri. Jadi kami disuruh annal bisa ajwada ma najid, pakai pakaian yang paling elok yang kami ada. Wa an natatayyaba dia kata bi ajwadi ma najid, kami disuruh juga berwangi-wangian dengan minyak wangi yang paling elok yang kami ada, yang paling baik yang kami ada. Pagi raya kita pakai minyak wangi yang paling sedap bau dia yang kita ada. Selalu pakai minyak wangi yang murah-murah. Maknanya pagi raya tu kalau kita ada minyak wangi yang paling elok, paling sedap bau dia, kita pakai. Itu dia sunnah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi, yang mana kita tahu dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis-hadis yang biasa ditinggalkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari banyak hadis dia dapat, ratus-ratus ribu, tetapi dia muatkan dalam Jami' Sahih atau Sahih Bukhari sekitar 7,000 hadis. Jadi yang lebih-lebih itu mana? Dia tak riwayatkan atau dia tak masukkan dalam kitab Sahih Bukhari itu, ada banyak sebab. Jadi Imam Al-Hakim merasakan bahawa hadis-hadis ini juga perlu dibukukan atau disampaikan. Maka dia himpunkan hadis-hadis mengikut persyaratan Imam Al-Bukhari, dia masukkan dalam kitab namanya Al-Mustadrak, termasuk hadis yang kita baca ni. Okey. Kita pergi pada hadis yang keempat. Yang ni. Hadis supaya kita menjamah sedikit makanan sebelum pergi menunaikan solat. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat.
wa ya'kuluhunna witra, akhrajahu al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidak akan keluar untuk mengerjakan solat Aidil Fitri. Nabi tak akan keluar daripada rumah melainkan terlebih dahulu baginda akan memakan tamarat. Apa dia? Beberapa biji buah kurma, buah tamar. Ya. Kalau kita ada simpanan lagi buah kurma, simpan sikit. Kita buka puasa makan buah kurma, kalau ada balance tu simpan. Pasal apa? Sunnah Nabi SAW adalah sebahagian buah tamar itu dimakan pada pagi Aidil Fitri. Sebelum keluar pergi solat, sunat makan sikit. Dan kata Anas bin Malik, wa ya'kuluhunna witra, Nabi SAW makan buah tamar dalam jumlah yang ganjil. Makan sebiji, atau 3, atau 5, atau 7, atau 9, atau berapa, bilangan ganjil. Para ulama dalam hadis ni dihuraikan kenapa Nabi SAW makan dulu sebelum keluar rumah. Sebahagian syarah hadis yang saya baca, baginda SAW nak menunjukkan kepada umatnya, kepada para sahabat, bahawa pada pagi Aidil Fitri dah tak ada lagi puasa. Tak ada puasa lagi dah. Ya, kalau Nabi SAW keluar daripada rumah pergi masjid tak makan, nanti orang ingat, oh ada puasa lagi. Sebab itu baginda menyatakan bahawa pada pagi Aidil Fitri haram berpuasa. Ya, pada pagi hari raya tu, ya, 1 Syawal haram puasa. Nak puasa 2 Syawal, 3 Syawal boleh. 1 Syawal nak menunjukkan bahawa telah berakhirnya Ramadan. Ya, baginda melarang kita puasa sambung macam tu, wisal, sambung tak boleh. Jadi 1 Syawal Nabi makan, dan dimakan pagi sebelum keluar pergi masjid. Itu antara sebab, wallahu alam, ya. Itu antara pandangan ulama. Walaupun ada pandangan lain mengatakan bahawa solat Aidil Fitri dia disunatkan dilewatkan sikit daripada waktu duha. Berbeza dengan Aidil Adha, dia kena awal lagi. Kita di Malaysia ni biasanya Aidil Fitri, Aidil Adha lebih kurang sama je. Kalau 8.30, 8.30 lah. Tapi sebenarnya Aidil Fitri ni dia lewat sikit. Jadi nak tunggu habis solat baru boleh makan, lambat. Jadi baik makan awal-awal pagi. Aidil Adha disuruh kita segera. Pasal apa? Kita nak menyembelih binatang, nak menyembelih korban. Jadi kita keluar awal pagi, tak makan. Balik daripada solat Aidil Adha baru makan. Berbeza. Jadi itu antara sebab, wallahu alam. Itu pandangan, antara pandangan para ulama. Tapi kita ikutlah. Kalau orang tak ada buah tamar, nak buat apa ustaz? Dah habis buah kurma, dah habis. Bagi saya, makanlah apa-apa pun. Kalau ada buah-buah, makan buah. Tak ada buah-buah, ada ketupat, makan ketupat. Ada lemang, makan lemang. Macam ni ustaz ni, Nabi SAW makan kurma ni dalam bilangan ganjil. Kami nak makan ketupat ni, macam mana? Ikut suka hati lah. Nak makan macam mana, nak potong tu, dah potong-potong tu, 3 ketul ke 5 ketul ke, ikutlah. Ya, yang itu dah tak masuk lah dalam ni perbahasan lah. Sebab apa? Sebab bilangan ganjil itu Nabi makan buah tamar. Dah kalau kita tak ada buah tamar, kita ada ketupat, ada kuih raya, ikut sukalah. Nak makan ganjil ke, nak makan genap ke, terpulang. Ya, wallahu a'lam. Itu sunnah pagi raya, makan terlebih dahulu sebelum pergi masjid atau pergi solat. Okey. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima, berjalan kaki menuju ke tempat solat. Okey. Hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia kata, qala minas sunnah an yakhruja ila al-'aid mashiyan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, termasuk amalan sunnah ialah seseorang itu pergi solat Aidil Fitri dengan berjalan kaki. Tuan-tuan, kita tahulah kita masjid kebiasaannya tempat parking kereta ni terhad. Kalau rumah kita dekat,
Saya kira dekat tu dalam jarak 500 meter, maknanya lebih sesuai kita jalan kaki. Parking kereta ni kita boleh bagi orang yang jauh-jauh sikit datang nak parking kereta. Kalau kita rumah kita dekat-dekat ni, sunnah jalan kaki. Minas sunnah, ya. Dia kata an yakhruja ila al-musalla masyian. Ila al-aidi masyian. Kita pergi sembahyang raya dengan berjalan kaki. Okey. Ini ikut keadaan masing-masing lah. Ada orang tak boleh nak naik motor, naiklah. Tapi terbaiknya jalan kaki. Dan ada hadis lain pula disebutkan wa khalafat tariq. Bila Nabi SAW telah habis sembahyang Aidilfitri, baginda balik ke rumah dengan melalui jalan yang lain. Datang ke sini, balik dia pusing sana, ikut jauh sikit. Pasal apa? Antara pandangan para ulama ialah supaya Nabi SAW melalui jalan yang lain dapat bertemu dengan rumah-rumah yang Nabi selalu tak lalu situ. Ya. Biasa pergi masjid ikut jalan yang sama, bila jumpa orang yang sama, bila ikut jalan lain, Nabi SAW berpeluang untuk jumpa orang lain, rumah-rumah yang lain. Wallahu alam. Yang keenam, hadis tentang zakat fitrah. Ini dia. An Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Dia kata, tuhratan lis-shaim min al-laghwi war-rafath wa ta'matan lil-masakin. Man addaha qabla as-salah fa hiya zakah maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memfardukan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Dia kata orang puasa ni masih ada, mungkin dia buat perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia, ataupun rafath. Rafath ni maknanya dia ada cakap benda tak elok. Jadi bila kita mengeluarkan zakat fitrah, dia macam menampung puasa kita yang tak sempurna itu. Zakat fitrah juga disebut zakat badan, ya. Selagi kita hidup dalam bulan Ramadan, mana kita fardu. Kalau ada anggota keluarga kita tuan-tuan meninggal dunia, contohnya katakanlah esok ni 30 Ramadan kan, hari akhir, kita ada ayah hidup sebelum azan maghrib meninggal, mana dia masih berada dalam bulan Ramadan, wajib dibayarkan zakat fitrah. Kalau dia ada tinggal duit, guna duit dia. Kalau tak tahu dia ada duit, tak tahu duit dia simpan kat mana, kita sebagai waris bayarkan zakat fitrah untuk dia. Pasal apa? Itu menjadi kefarduan selagi mana seorang itu hidup. Sebab itu dia panggil zakat badan. Selagi kita bernyawa dalam bulan Ramadan, wajib. Okey. Tujuannya adalah untuk, dia kata, menampung daripada perbuatan lara dan rafath, supaya kekurangan-kekurangan amalan puasa kita Ramadan itu dapat ditampung dengan zakat fitrah. Dan juga bertujuan untuk memberi makan kepada orang miskin. Itu ingat tuan-tuan, zakat fitrah tujuannya nak beri makan orang miskin. Siapa-siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum solat Aidilfitri, maka zakat fitrah itu diterima. Fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang lepas daripada sembahyang raya baru bayar, maka dia termasuk dalam sedekah-sedekah biasa. Okey, saya nak cerita sikit kat sini kekeliruan. Setengah orang kata, "Batu Ustaz, berdosa tak?" Macam ni tuan-tuan. Kalau seseorang itu dia memang niat, aku nak ambil waktu afdal, pagi raya sebelum sembahyang aku bayar zakat fitrah, itu waktu afdal, ujung-ujung lah. Kita biasa dah bayar awal lah, dah awal-awal kita bayar zakat fitrah. Ada orang dia nak niat itu, ataupun seorang tu dia nak bayar tapi terlupa, dah habis solat raya, habis solat Aidilfitri, baru teringat aku belum bayar, baru dia bayar. Dia tidak dikira zakat fitrah di sini dengan maksud kefarduan itu telah habis, telah luput waktu dia. Tapi dia kena bayar juga, jangan tak bayar. Tapi persoalannya, adakah dia berdosa? Ini soalannya. Tuan-tuan, kalau kita lihat hadis, kalau kita lihatkan hadis mengenai
innallaha hadis mengenai an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis Nabi SAW mengenai innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah tak ambil kira daripada umatku. Pertama, khata', bila kita tersilap. Wan nisyan, yang kedua, kita terlupa. Wa mastukrihu alaih, yang ketiga, kalau kita kena paksa. Saya ulang balik, tersilap, lupa, kena paksa. Jadi kategori lupa ni biasalah kita, tuan-tuan. Kita nak bayar zakat fitrah, lupa. Dah lepas maya raya baru teringat bayar. Nabi SAW menyatakan, dia kata fahiya sadaqatu minas sadaqat, diberi pahala macam sedekah-sedekah yang biasa. Tetapi adakah dia berdosa? Saya katakan tak berdosa, sebab lupa. Lupa ni nak buat macam mana, tuan-tuan? Kalau kita semayang isyak tertinggal. Biasa kita solat isyak awal waktu, masuk waktu kita memang semayang kat masjid. Satu malam tu syarikat kita buat majlis. Kita pergi majlis company kita, pejabat kita buat majlis makan malam. Kita semayang maghrib, kemudian kita pergi majlis, berucap, dengar ucapan orang ni, itu ini, makan, kita balik pukul 10 malam. Biasanya 10 malam tu balik rumah tidur. Kita pun tidur. Subuh tu baru teringat, aku belum semayang isyak. Apakah kita berdosa? Tak. Kata Nabi SAW, orang yang lupa, hina zakaraha, kalau dia teringat dia belum solat, masa itulah waktu dia solat. Jadi serupalah dengan zakat fitrah, bila kita terlupa, kita tak berdosa. Cumanya nak dapat pahala macam pahala zakat fitrah, tak ada. Dah habis, masa dah tamat, macam tu. Okey, itu hadis yang ke-6. Saya kira last lah, akhir lah. Ni last. Tentang ucapan, bolehkah kita mengucapkan apa-apa ucapan tertentu pada Aidilfitri atau Aidil Adha? Seperti masyarakat Melayu kita mengucapkan selamat hari raya maaf zahir batin, selamat hari raya korban, selamat Aidil Adha. Sebenarnya ucapan-ucapan ni pada hukumnya harus saja, pada adatnya boleh, tak ada masalah. Cuma apakah ucapan yang menepati sunnah? Saya dengar orang kata taqabbalallahu minna wa minkum. Saya pun cari, tuan-tuan, sebenarnya taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah amalan para sahabat. Daripada riwayat Jubair ibn Nufair radhiyallahu an, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumal 'aid yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah para sahabat Nabi SAW, mereka itu semasa Aidilfitri, masa hari raya, bila mereka berjumpa, mereka mengucapkan kepada satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Jadi adakah ianya sunnah? Wallahu alam, kerana ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dalam mensyarahkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari, dia bawa riwayat ni. Jadi dia bukan hadis daripada Sahih Bukhari, dia adalah syarah kepada Sahih Bukhari. Jadi status riwayat ini tak diketahuilah sama ada kuat atau tidak. Sebab itu kalau saya tengok, ada setengah ulama dia tolak, dia kata ini bukan sunnah. Tetapi tak salah kita sebut, tak salah kita bila jumpa sama-sama kita kata taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya kita doakan sahabat kita, saudara kita, semoga amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan diterima oleh Allah. Kawan kita pun jawab wa iyyakum, dan juga kamu pun dapat. Ataupun saya dengan orang Arab pun biasa, bila kita kata pada dia taqabbalallahu minna wa minkum, dia pun kata salihal a'mal, amalan-amalan yang soleh. Jadi tak salah kita nak sebut selamat hari raya maaf zahir batin. Kosong tak adalah. Kosong tu kita saja.
Selamat Aidilfitri, selamat Aidil Adha, selamat Hari Raya, tak ada masalah. Adakah kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum ini lebih baik? Wallahu alam. Saya melihat baik dari segi apa? Ianya adalah ucapan doa. Doa. Nak kata sunnah secara pasti atau sabit saya tak berani, tapi ianya lebih baik. Ianya adalah satu ucapan yang baik berbentuk doa. Pada pagi Aidilfitri kita berjumpa orang, kita kata taqabbalallahu, ya, taqabbalallahu minna wa minkum, dan siapa yang dengar tu dia kata amin, ataupun dia kata apa, salihal a'mal, ya, ataupun dia kata wa iyyakum. Okey, macam-macam, ya, tak ada masalah. Saya rasa cukup itu dalam berapa hadis kita baca, 7 hadis, ya, yang berkaitan dengan sambutan Aidilfitri. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama. Sekadar itu saja untuk pagi ini, tuan-tuan. Kita ambil peluang pada akhir Ramadan mungkin hari ni hari terakhir, mungkin esok, tak tahu. Jadi kita ambil peluang untuk berinfak. Masjid Kota Damansara ada menyediakan 2 tabung. Saya tengok tadi tabung apa? Satu tabung untuk kebajikan. Tidak Okey. Satu tabung khas sumbangan kaki tangan Masjid Kota Damansara. Mungkin akan digunakan untuk mungkin apa, sebagai sagu hati pada imam ke, saya tak tahu, ya, ataupun kepada kaki tangan lah, ya. Tuan-tuan boleh menyumbang. Kemudian ada satu tabung macam biasa, tabung khas fi sabilillah. InsyaAllah tabung khas fi sabilillah ni akan dikhususkan untuk membantu golongan yang memerlukan, ya, akibat terjejas pendapatan, ya, pendapatan, orang kena buang kerja ke apa. InsyaAllah tabung apa, sumbangan ini akan disalurkan kepada mereka yang memerlukan, ya. InsyaAllah kita ada hari-hari akhir Ramadan ni, kita menyumbang. Bagi siapa yang ada kelebihan rezeki itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala melipat gandakan ganjaran, ya, terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.